أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 196. 196. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 191. Pengajaran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Maksudnya, adakah patut mereka mensyirikkan, mensekutukan apa yang tidak boleh mencipta apa-apa, bahkan mereka adalah dicipta. Pengajaran ayat 191 pertama, setiap ibadat wajib ditujukan kepada Tuhan yang hebat, yang boleh mencipta daripada tiada, kerana dia sahaja yang berkuasa memberi manfaat dan menolak mudarat daripada penyembahnya. Yang kedua, apa saja yang dicipta selain daripada Allah tidak layak disembah, kerana mereka adalah makhluk yang lemah. Ayat 192. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Maksudnya, dan tidak mereka iaitu berhala mampu untuk memberi pertolongan kepada penyembahnya, bahkan berhala tidak mampu menolong diri sendiri. Pengajarannya, sesiapa yang tidak memiliki sesuatu, maka mustahil dia dapat memberi sesuatu kepada orang lain. Yang kedua,
Tujuan utama beribadat ialah agar dia mendapat manfaat daripada ibadatnya, atau dia ditolong ketika dalam kesusahan. Sekiranya tidak ada tujuan tersebut, maka ibadat itu adalah sia-sia. Ayat 193. Wa in tad'uuhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. Maksudnya, dan sekiranya engkau menyeru mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan dapat mengikuti kamu. Sama sahaja ke atas mereka, sama ada engkau memanggil mereka ataupun kamu diam. Pengajarannya, hidayah adalah hak mutlak Allah. Hidayah adalah hak mutlak Allah. Tidak ada sesiapa yang dapat memberinya melainkan Allah. Yang kedua, Tuhan yang layak disembah adalah Tuhan yang mendengar, dan boleh memakbulkan apa yang didoakan. Boleh duduk depan, ambil kursi. Mana kursi tu? Duduk depan. Duduk. Okey. Ayat 194. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Maksudnya, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu berdoa dan sembah selain daripada Allah, mereka adalah hamba-hamba seperti kamu. Maka serulah mereka, nescaya mereka akan menyahut seruan kamu sekiranya dakwaan kamu adalah benar. Pengajarannya pertama, semua yang selain daripada Allah adalah hamba. Semua yang selain daripada Allah adalah hamba. Yang memiliki 1000 kelemahan dan tidak layak sama sekali disembah.
Yang kedua, sesiapa yang mendakwa selain daripada Allah, sesiapa yang mendakwa selain daripada Allah boleh mendengar doanya dan menyahut seruannya, dia adalah pendusta. Ayat 195. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum azanu yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Maksudnya, adakah bagi berhala itu kaki-kaki yang mereka boleh berjalan dengannya, ataupun bagi mereka tangan-tangan yang mereka boleh mengguna untuk mengambil sesuatu, ataupun bagi mereka mata-mata yang mereka boleh melihat dengannya, ataupun bagi mereka telinga-telinga yang mereka boleh mendengar dengannya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, serulah sekutu-sekutu kamu, kemudian rancanglah kejahatan terhadapku, maka setelah itu jangan kamu tangguhkan. Pengajarannya, semua berhala yang disembah selain daripada Allah tidak memiliki apa-apa kuasa, bahkan mereka tidak memiliki tangan atau mata atau kaki atau telinga. Yang kedua, sesiapa yang tidak memiliki apa-apa termasuk anggota badan, maka dia tidak layak disembah. Kerana mustahil baginya dapat membantu atau menolong penyembahnya. Yang ketiga, dibenarkan mencabar mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah agar merancang dan melakukan apa sahaja yang boleh memudaratkan orang-orang yang beriman. Okey, habis lah. Kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 196 kaitan dengan ayat lepas. Kalau ayat lepas ataupun hujung ayat lepas ialah Allah perintah pada Nabi supaya
mencabar orang-orang musyrikin, khususnya penyembah-penyembah berhala, agar mereka menyeru kepada berhala-berhala mereka supaya semua berhala mereka berkumpul dan merancang apa sahaja perancangan mereka untuk menghancurkan Islam, bahkan untuk membunuh Rasulullah. Allah perintah Nabi supaya mencabar mereka. Apa ayat yang akhir? Summa kiduni, kan? Kiduni fala tunzirun. Okey. Hujung ayat yang lepas Allah kata apa? Wahai Muhammad, cabarlah mereka agar mereka menyuruh berhala mereka. Berapa berhala yang ada di Mekah? 360. Serulah berhala mereka, kemudian kiduni. Rancang kiduni, perancangan secara rahsia. Rancang kejahatan secara rahsia untuk menghancurkan Islam, termasuk membunuh Nabi Muhammad. Kemudian setelah semua berhala dan penyembahnya merancang dan buat keputusan, fala tanziruni, maka jangan tangguh walaupun 1 minit untuk merancang kejahatan itu kepadaku. Mana kalau mereka rancang nak buat pukul 5, jangan tangguh besok, buatlah pukul 5. Boleh faham? Apa tujuan Allah suruh Nabi mencabar orang-orang musyrikin dan juga berhala mereka? Apa message? Salah satunya supaya membuka minda mereka bahawa apa yang dicabar tu mereka tak mampu pun buat. Nak berbincang, nak berkumpul, nak merancang, semua mereka tak mampu. Jadi kalau tak mampu, makna mereka lemah. Kalau lemah sepatutnya jangan sembahlah. Satu. Sebab kedua, kenapa Nabi mencabar? Allah suruh Nabi mencabar sebab yang kedua ialah Allah nak supaya Nabi yakin apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi buat adalah benar, dan Allah sentiasa menolong orang yang menegakkan kebenaran. Jadi jangan takut. Apa saja perancangan, walaupun semua berhala, semua manusia-manusia yang syirik pada Allah, satu dunia berkumpul untuk membunuh seorang yang beriman, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan berlaku. Itu keyakinan. Jadi kaitan ayat sebelum dengan ayat hari ini ialah, kenapa aku cabar kamu? Walaupun Nabi masa di Mekah, Nabi kuat tak? Tak kuat. Bilangan yang masuk Islam ramai tak masa di Mekah? Tak ramai. Bahkan ada sebahagian sahabat ditindas, diseksa, bahkan yang dibunuh. Tapi kenapa mereka mencabar? Kenapa Nabi cabar? Dalam keadaan pada zahirnya, Nabi dalam posisi yang lemah. Jawapannya ayat seterusnya. Inna, sesungguhnya, waliya, waliku apa makna? Pelindungku adalah Allah. Adalah Allah. Pelindungku adalah Allah. Sebab tu aku cabar kamu. Dan tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkan Allah. Kamu mungkin boleh mengalahkan aku, tapi bila Allah bersama aku, kamu tak mungkin dapat mengalahkan. Keyakinan. Keyakinan siapa ni? Bila kita sampai tak yakin Allah akan bersama kita walaupun ada ribuan musuh depan kita. Bila kita sampai tak yakin, kita tak gentar, tak takut. Cuba buka surah Al-Baqarah
ayat 257. Surah Baqarah 257. Okey. Berterjemah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah adalah wali, pelindung. Siapa yang Allah jadi pelindungnya, bahagialah dia, selamatlah dia, amanlah dia. Siapa ni? Allah pelindung kepada siapa? Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kalau nak Allah jadi pelindung kita, kewajipan kita ialah jadi orang beriman. Beriman dengan siapa ni? Pastilah beriman dengan Allah, dan secara praktikalnya kita ikut Rasulullah. Tanda kita beriman dengan Allah ialah ikut Rasulullah. Ketika itu Allah akan jadi pelindung. Kemudian Allah akan keluarkan orang-orang yang beriman kepadanya daripada zulumat, daripada kegelapan ila nur, kepada cahaya. Okey. Kalau orang beriman, pelindungnya Allah. Kalau orang tak beriman, siapa pelindungnya? Wallazina kafaru, dan orang kafir. Dia ada dua je. Satu, orang beriman. Yang kedua, orang kafir. Kalau orang kafir, siapa pelindungnya? Awliya. Pelindung mereka adalah taghut. Bila orang beriman, pelindungnya satu, wali. Tapi bila orang kafir, bukan wali, awliya. Awliya ni jamak. Kenapa jamak? Sebab yang sesat ni banyak. Yang hidayah satu je. Jadi orang kafir, penolong mereka adalah taghut. Siapa taghut? Apa yang disembah selain daripada Allah, yang utamanya ialah syaitan. Jadi kalau syaitan pelindung kepada manusia, selamat tak manusia? Kalau manusia pelindung pada manusia, selamat tak? Tak. Pelindung orang-orang kafir adalah taghut, yang kerja taghut apa dia? Targetnya ialah yukhrijunahu, mengeluarkan manusia daripada cahaya kepada kegelapan, daripada hidayah kepada kesesatan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka. Okey, ada yang ketiga. Selain pada orang beriman dan orang kafir, ada yang ketiga? Tak ada. Tapi di awal surah Baqarah Allah sebut ada tiga jenis manusia. Satu bertakwa, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. Kenapa di sini dua, tidak tiga? Munafik maksud yang mana ni? Kafir. Rupa dia, orang munafik ni, rupa dia masuk dalam orang beriman, tapi hatinya masuk dalam kafir. Jadi ada yang jenis solat, jenis puasa, jenis haji, umrah, tapi dalam hatinya kafir. Jadi solat masuk neraka, pergi haji masuk neraka, sedekah masuk neraka. Mana lebih baik? Tak solat masuk neraka, dengan solat masuk neraka? Dua-dua? Yang baiknya apa? Zahir beriman dan batin pun beriman. Okey, jadi susah tak nak hidup aman, selamat dan bahagia? Iaitu pastikan Allah jadi pelindung kita. Caranya apa? Benar-benar beriman kepada Allah. Sebab itulah makna iman tu sebenar apa dia? Makna iman. Iman daripada aman. Iman daripada aman. Kaitannya siapa beriman, dia aman. Siapa yang aman, pasti dia beriman. Surah, tak ada. Ustaz Usamah tak ada. Ada satu ayat saya tak bagi.
orang yang beriman walam yalbisu imanahum bizulmin, orang yang beriman dan mereka tidak campur adukkan iman mereka dengan kezaliman, iaitu syirik, falahum, bagi mereka adalah al-amnu, keamanan. Cuba cari sini. Al-An'am, betul. Al-An'am ayat 82. Cuba tunjuk. Al-An'am 82. Okey. Ini dia panggil Quran ni adalah syifa. Bila kita ada masalah, kita baca Quran, kita akan jumpa ubatnya. Ubat tu adalah penenang. Okey, Allah kata apa? Allazina amanu. Orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak yalbisu pada campur adukkan iman mereka bizulmin, dengan kezaliman. Ada dua syarat. Satu beriman, yang kedua tidak campur adukkan iman dengan kezaliman. Apa maksud kezaliman di sini? Syirik. Ada dalil. Zalim adalah syirik. Ada dalil. Surah apa? Luqman ayat. Antara ayat 1 hingga ayat 30. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi orang yang beriman, satu, yang kedua, tidak ada syirik dalam hatinya. Syirik jali ke, syirik yang nyata, ataupun syirik khafi, riak pun tak ada. Maka apa mereka dapat kat dunia? Ulaika, mereka inilah, lahum tu bagi mereka, milik mereka, apa dah? Al-amnu, keamanan. Ini kaitan iman dengan perkataan aman. Kalau bahasa Arab amnun, bukan amno bukan. Betul baca kena betul makhraj. Ulaika lahumul amnu, bukan amno. Jadi iman tu daripada perkataan aman. Kalau kamu beriman betul-betul, pasti aman, pasti bahagia. Jadi nak bahagia apa syaratnya? Bukan duit banyak, bukan pangkat tinggi, bukan rumah besar. Syarat aman, syarat bahagia ialah beriman. Jadi kalau kita tak rasa aman, tak rasa bahagia, cek apa? Jangan cek akaun kat MyBank. Cek apa? Iman. Cek iman kita. Ustaz, saya dah beriman. Cek, ada tak unsur syirik? Kadang-kadang ibadat tak ikhlaskan, bercampur, kadang-kadang kerana orang, kadang-kadang kerana Allah. Okey? Ini janji Allah. Siapa yang betul-betul beriman dan tidak syirik, pasti aman. Wahum, dan mereka itu muhtadun. Mereka betul-betul mendapat hidayah. Jadi hidayah ni bukan ikut suka kita, tak. Hidayah ialah ikut perintah Allah dan termasuklah tidak mensyirikkannya. Amanlah kita. Okey. Kita bagi contoh bagaimana manusia walaupun perancangan jahat sekalipun, tapi bila dia beriman, dia selamat dan aman. Sebab apa? Sebab dia beriman, maka walinya ialah Allah. Cuba buka surah Yusuf ayat 101.
Surah Yusuf ayat 101. Okey. Rabbi, wahai Tuhanku, ini doa Nabi Yusuf. Qad ataitani, sesungguhnya engkau telah kurniakan kepadaku minal mulki, daripada kerajaan. Setelah dia keluar penjara, Allah bagi apa? Kerajaan. Dia menjadi, ada pendapat kata dia jadi menteri kewangan, ada kata perdana menteri kepada raja ketika itu. Wa 'allamtani, dan engkau telah mengajar aku min ta'wilil ahadis. Ta'wil apa dia? Tafsir. Ta'wil bahasa Arab, tafsir pun bahasa Arab. Bahasa Melayu apa? Menilik. Mana Nabi Yusuf pandai menilik ke? Ada satu lagi, mentakbir, kan? Takbir mimpi, kan? Oh, bukan bahasa Melayu. Okey, ada dua ta'wil al-ahadis. Pertama, mentafsir, menghurai kitab-kitab Allah. Yang dulu, yang sebelum Nabi Yusuf, dan juga yang turun pada Nabi Yusuf. Mana Allah bagi ilmu kepada Nabi Yusuf boleh mentafsir ayat-ayat Allah. Yang kedua, ta'wil ahadis ialah mentakbir mimpi. Mentafsir mimpi. Kan? Kenapa engkau bagi semua ni? Engkau boleh bagi kerajaan. Pada ikut logiknya, Nabi Yusuf boleh tak dapat menjadi Perdana Menteri? Logiknya tak boleh, sebab apa? Sebab dia banduan. Dan sebelum banduan dia hamba di istana raja. Dijual macam barang, kan? Tiba-tiba dan tak pernah masuk MCKK. Dan tak pernah pergi UK. Itu laluan Perdana Menteri, kan? Ini laluan dia daripada perigi, kan? Kemudian hamba, kemudian banduan, keluar-keluar Menteri. ataitani minal mulk. Tidak syirik. Kalau dia jadi ketua ataupun Perdana Menteri, dia kata ini kelebihan aku, syirik. Faham? Ini mana beriman dan tidak syirik. Kadang-kadang kita dah solat, kita ada puasa, tapi saya dapat semua ni hasil usaha saya. Itu ada unsur syirik. Sebab hebat macam mana manusia, kalau Allah tak bagi, tak dapat. Betul? Tengok Allah nak bagi pada siapa ni? Banduan. Dan aku dapat juga kelebihan raja ni sebab apa? Engkau bagi kelebihan raja kepada aku sebab engkau melalui ilmu takbir mimpi. Betul tak? Raja keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara sebab Nabi Yusuf mentadbir mimpi. Ilmu takbir mimpi pun engkau yang bagi, bukan kelebihan aku. Tak ada Nabi Yusuf mendakwa, sejak aku duduk dalam penjara ni aku dapat mimpi dan dapat ilmu mentadbir mimpi. Tak ada. Semua adalah anugerah Allah. Kenapa Allah boleh bagi semua ni? Sebab dia fatiras samawati wal ard. Engkau adalah pencipta 7 lapis langit dan bumi. Jadi engkau boleh mencipta 7 lapis langit dan bumi. Takkanlah engkau tak boleh bagi kerajaan. Takkanlah engkau tak boleh bagi ilmu mimpi. Kemudian pengiktirafan Nabi Yusuf, anta waliji, engkaulah pelindung aku sebenar. Kalau aku lindung, kalau Nabi Yusuf lindung diri sendiri, apa jadi? Mati dalam perigi. Tengok Allah jaga Nabi Yusuf, kan? Walaupun dikhianat oleh adik-beradik, dicampak dalam perigi, Allah selamatkan dengan cara apa? Allah hantar pedagang berhenti kat situ nak minum air, kan? Allah yang hantar. Sebab apa? Allah pelindung Nabi Yusuf. Kemudian setelah tu dijual. Allah hantar siapa pula? Menteri, raja, gubernur datang beli Nabi Yusuf. Semua itu adalah menunjukkan Allah menjaga Nabi Yusuf. Kemudian bila duduk dalam istana, dia difitnah oleh isteri pembesar. Allah hantar siapa pula? Ketika dia nak digoda oleh isteri pembesar, kan suami dia masuk, kan? Allah hantar apa yang menyelamatkan Nabi Yusuf? Seorang yang cakap yang baju Nabi
budak bercakap. Itu proses untuk Allah selamatkan Nabi Yusuf. Dan akhirnya keluar menjadi, maka kata Nabi Yusuf, engkaulah pelindungku di mana? Di dunia dan di akhirat. Selamat Nabi Yusuf. Walaupun yang merancang tu abang-abang yang besar, kan? Walaupun yang membeli dia pembesar-pembesar. Kemudian apa yang dia minta setelah Allah selamatkannya? Apa dia minta? Tawaffani. Kat dunia okey dah, tapi masa mati belum tentu. Iman aku okey sekarang, tapi masa nak mati belum tentu. Maka Nabi Yusuf minta, matikan aku dalam keadaan Muslim. Aku berserah diri pada engkau. Dia Nabi ni, ada mungkin tak Nabi mati dalam keadaan tak beriman? Tak mungkin kan? Bahkan semua Nabi masa dia malaikat maut cabut nyawa, Allah dah tunjuk tempatnya di syurga semua Nabi. Jadi kalau semua Nabi akan mati dalam keadaan beriman, apa perlu dia minta lagi untuk diwafatkan dalam keadaan Muslim? Apa perlu? Sebab sifat Allah beriman, semakin dia beriman, semakin rendah diri dan semakin dia takut. Yang jenis tak minta ni siapa? Tak minta mati beriman. Bahkan dia minta panjang umur. Siapa ni? Tak nak mengaku kan? Kita lah. Yang minta panjang umur, kita. Yang minta badan sihat, kita. Yang minta rezeki murah, kita. Tapi Nabi Yusuf, di kemuncak kuasa, dia minta tak, ya Allah, kekallah aku berkuasa. Tak ada. Kekallah panjang umur aku. Tak ada. Bagilah rezeki aku murah. Tak ada. Yang diminta ialah penghujung kehidupan mati dalam Islam. Jadi hafal doa ni. Dah hafal ke belum? Itulah. Saya dah baca surah Yasin je. Ni doa ni tak ada dalam surah Yasin. Tawaffani, matikan aku dalam keadaan Muslim, serah diri pada engkau. Dan tak cukup mati dalam Islam, dia nak lagi, tamak lagi. Apa dia? Wa alhiqni bisalihin. Lepas mati, masukkan aku, gabungkan aku bersama orang. Maksudnya apa tu? Siapa tu? Maksud orang soleh siapa tu? Bapa dia Nabi Yaqub, atuk dia Nabi Ishaq, moyang dia Nabi Ibrahim. Makna bukan setakat mati dalam Islam masuk syurga, tapi bersama para Nabi. Jadi benda ni kena minta. Orang macam Yusuf minta, orang macam kita tak minta, pelik tak? Pelik lah. Doa dia ambil kat sini je. Jangan start Rabbi qad ataitani minal mulk, bila kamu dapat kerajaan. Malaikat dengar doa kita terkejut kalau start daripada awal. Start anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tengok turutan dia. Kalau Allah pelindung orang beriman di dunia, dia akan membawa kepada apa? Allah akan lindung dia di dunia sampai ke akhirat. Mati dalam Islam dan di akhirat pun bersama orang soleh. Okey, dah hafal dah? Cuba baca surah. Cuba baca hadam. Kuat sikit. Tak dengar. Macam mana jadi pendakwa perlahan juga. Kuat sikit. Maksud dia? Okey, tak apalah, tak clear. Yang penting Arab tu clear. Boleh ke? Jadi pengajaran besar daripada doa Nabi Yusuf ialah sepanjang hidup dia, bila dia beriman pada Allah, bahkan bila dia bertakwa, kan, bila ada wanita nak goda dia, dia taat pada perintah Allah. Ketika itu Allah lindungi dia.
di dunia dan di akhirat. Okey. Kita balik pada ayat kita. Sesungguhnya waliku, pelindungku ialah Allah. Allah yang mana ni? Allah banyak sifat dia, tapi Allah sebut satu sifatnya, iaitu allazi, yang nazala, telah menurunkan Alkitab, iaitu Al-Quran. Okey. Soalan, kenapa Allah perintah supaya Nabi berkata pelindungku ialah Allah, kemudian sebut satu sifat Allah. Sifat Allah banyak yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang memberi berbagai-bagai nikmat. Tapi yang Allah perintah sebut satu je, iaitu yang menurunkan. Apa kaitannya Allah yang menurunkan kitab dengan Allah adalah wali? Apa kaitan? Betul. Kalau kamu nak dilindungi oleh Allah, itu panduannya. Bukan ikut suka kamu, bukan ikut tok guru kamu, bukan ikut mimpi kamu. Nak jadi selamat, nak jadi Allah pelindung, ikut yang Allah turunkan, bukan yang pendapat kamu. Kemudian Allah kata wahwa. Soalan, orang macam kita ni, Allah lindungi para nabi, Allah lindungi para sahabat. Orang macam kita ni, boleh tak Allah jadi wali kita? Boleh? Okey, ada dalil? Doa Nabi Adam itu nabi. Mana? Sesungguhnya Allah. Ini siapa yang cakap ni? Siapa yang cakap ni? Nabi. Allah perintah Nabi supaya cakap wali aku. Siapa aku tu? Nabi. Jawapannya seterusnya. Wahwa, dan dia yatawalla pada melindungi as-salihin, orang salih. Tengok bahasa Al-Quran. Kalau Allah kata wahwa yatawalla al-anbiya, Allah melindungi para nabi, kita tak ada. Tapi Allah nak begitu, Allah akan lindungi semua orang. Syaratnya mesti soleh. Kalau surah Baqarah 257 tadi, syarat dia beriman. Kalau surah Al-An'am 82, syarat dia beriman dan tidak syirik. Yang ni pula salihin. Apa makna soleh? Okey, soleh ni ulama bagi definisi dia, iaitu soleh batin dan zahir. Ada orang zahir nampak soleh aja, warak aja, tapi batin tak. Jadi soleh, apa yang zahir dengan yang batin selari. Itu makna soleh. Ramai tak orang pada zahirnya soleh, tapi penakut. Takut rezeki, takut mati, kan? Bila datang musibah mengamuk, tapi dia kaki masjid. Dia bukan soleh. Orang yang soleh zahir dan batin tak takut, melainkan hanya kepada Allah. Okey, wa huwa yatawalla as-salihin. Ada satu ayat yang Allah buktikan bahawa Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Surah kereta virtual warna biru. Kalau dalam kat situ boleh tak? Kat situ kita orang nak ambil pasir dengan batu susah tau. Okey. And kalau boleh tolong lah. Banyak kali dah. Okey, untuk akan datang minta jangan parking sebelah rumah tu. Jangan parking yang betul-betul tepi jalan,
termasuklah kat simpang dan juga sebelah rumah tu. Sebenarnya sebelah rumah tu tak ada hak sesiapa pun, tapi tak apalah. Kita nak jaga Silaturahim. yang paling penting kita nak jaga masalah kelas kita ni supaya tak diganggu. Okey, pujo. Kereta apa tadi? Pujo biru dah. Okey. Okey. Surah apa tadi? Tak, yang saya bagi. Cuba cek. Surah Maidah. Cuba buka surah Al-Maidah. Ayat 67. Okey. Surah Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul. Wahai Rasul. Balligh. Sampaikan. Balligh ni fi'il amar. Kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il amar ni menunjukkan apa? Perintah menunjukkan wajib. Jadi kewajipan Rasul ialah sampaikan. Begitu juga kewajipan ulama pewaris para nabi, sampaikan. Dan kewajipan kita yang berilmu ni wajib sampaikan. Sampaikan apa? Bukan sampaikan sebarangan. Baligh ma unzila ilaik. Apa yang diturunkan kepada engkau min rabbika, daripada Tuhan engkau. Satu, wajib sampaikan. Yang kedua, sampaikan apa? Yang Allah turun, bukan yang kamu mimpi. Yang kamu mimpi, yang tok guru kamu, tak payah. Tak payah sampaikan. Wajib pun tak, sunat pun tak. Boleh faham? Dia antara guru dengan Nabi, siapa lebih hebat? Nabi. Antara mimpi Nabi dengan mimpi guru, siapa yang mimpinya lebih hebat? Nabi. Tapi Allah perintah Nabi sampaikan apa? Yang Allah turun, bukan yang Nabi mimpi. Jadi kalau Nabi pun Allah perintah kena sampaikan yang Allah turun. Maka orang biasa jangan mereka-reka, jangan sampaikan benda yang Allah tak perintah. Kemudian wa illam taf'al, sekiranya kamu tidak buat. Kalau kamu tak buat apa ni? Tidak menurun belakang. Dua, satu sampaikan, yang kedua sampaikan apa? Kamu tak sampaikan yang Allah turunkan, ataupun kamu sampaikan tapi bukan yang Allah turunkan, maka fama ballaghta risalatah, engkau tidak menyampaikan risalah, engkau tidak sampaikan amanah. Sebab tu ada tak satu ayat yang diturun pada Nabi tak sampai pada kita? Tak ada satu pun ayat yang Nabi sembunyikan. Bahkan bukti Nabi sampaikan semua ayat, termasuklah ayat yang Allah tegur Nabi. Allah tegur Nabi, ada tak? Ada. Abasa wa tawalla, surah Al-Ahzab. Sepatut kalau Nabi tak amanahkan. Ini Allah tegur aku ni, malu aku ni kalau aku cerita pada orang. Aku nak cerita apa yang Allah tegur aku. Kalau kita lah, kita sampai tak? Kita pilih-pilih kan? Tapi Nabi tak semua sampai. Walaupun ayat itu Allah menegurnya. Jadi Allah kata kalau kamu tak sampaikan, sebenarnya kamu tak menyampaikan amanah. Kemudian Allah bagi janji dan jaminan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara engkau daripada manusia. Betul? Sebab itu sepanjang Nabi berdakwah, apa saja perancangan musuh tak berjaya. Perancangan musuh nak tangkap Nabi, masa Nabi berhijrah, nak bunuh Nabi, semua gagal. Sebab apa? Wallahu ya'simuka. Ya'simuka ni beda perkataan maksum. Pernah dengar Nabi maksum? Maksum daripada asama.
Daripada perkataan inilah asama. Asama ya'simu maksum. Apa benda maksum? Dipelihara. Jadi Allah tengok ini fi'il apa ni? Ya'simuka Mudhari'. Mudhari' menunjukkan apa? Allah sentiasa memelihara Nabi 24 jam. Kemudian minan nas, daripada kejahatan manusia. Kemudian Allah kata innallaha la yahdi. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah pada kaum yang kafir. Allah beritahu Allah tak bagi hidayah pada kaum yang kafir. Tapi soalan, sahabat Nabi sebelum dapat hidayah kafir kan? Jadi Allah bagi tak hidayah pada orang kafir? Kalau ayat ni? Tapi ayat ni Allah kata apa? Allah tak akan bagi hidayah pada kaum yang kafir. Tapi ramai orang kafir dapat hidayah pun, macam mana nak jawab? Ni Allah tak kata, Allah tak bagi hidayah pada orang kafir yang tak mencari dalam hatinya. Mana ada? Nah, saya yang tanya. Semua nak suruh saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Okey. Bila ada apa? Ha? Allah tak bagi hidayah. Jadi yang kafir dapat hidayah tu, yang kafir macam mana? Dia berfikir. Okey. Tak apalah, saya nak bagi tahu jawapan saya. Okey. Bukan jawapan saya, jawapan ulama. Kata ulama, ayat ni Allah tak akan bagi hidayah pada kaum yang Allah tahu dia akan kafir dan tak akan terima hidayah sampai mati. Yang ni Allah tak akan bagi hidayah. Seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Kafir yang macam ni Allah tak akan bagi hidayah. Kafir yang Allah tahu, dia tak akan. Allah kata apa? Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja wahai Muhammad, kamu bagi peringatan ataupun tak bagi mereka, mereka tetap tak beriman. Yang kafir macam ni Allah tak bagi hidayah. Tapi kalau kafir macam Umar ibn Khattab, macam kafir tukang Sayyid Fir'aun, Allah bagi hidayah. Boleh faham? Makna kafir ni ada dua jenis. Satu kafir yang memang dia tak akan beriman sampai mati. Satu kafir yang dia menunggu-nunggu, dengar aja terus terbuka hati beriman. Okey. Dalam ayat ni antara pengajarannya apa dia? Bila ni Allah ya'simuka, Allah jaga Nabi, ataupun Allah wali, bila ni? Tengok Allah ikatkan. Bila Allah kata Allah jaga engkau, bila engkau sampaikan risalah. Mana ahli tafsir kata syarat Allah jaga orang beriman mesti berdakwah. Sebab itulah ramai yang dalam Quran Allah sebut siapa yang tak menegur kemungkaran, menyembunyikan ilmu, mereka kena laknat. Betul? Jadi kalau kena laknat, Allah tak jagalah. Jadi beriman ni bukan setakat berilmu, bukan setakat beramal, tapi menyampaikan. Ni syarat jelas. Allah jaga engkau bila apa? Baligh, engkau sampaikan. Okey. Itu termasuk menegur orang lah. Yalah, termasuklah. Okey. Soalan dia, kalau kita tak ada kekuatan untuk berdakwah dengan orang luar, dengan ahli keluarga saja. Okey. Siapa wali kita? Kalau Allah wali kita, kenapa tak ada kekuatan? Kan Allah kuat kan? Kenapa takut? Tengok takutlah tu. Takutlah tu. Itu antara jenis-jenis takut.
Dia takut tak ada tauliah, tapi tak takut Allah akan soal. Betul? Allah dah bagi tak tauliah? Allah dah bagi tak tauliah pada kita? Dah bagi tak? Apa tauliahnya? Ayat Quran. Dan Nabi kata apa? Balighu anni walau. Tauliah kamu ialah kamu dah faham satu ayat, bahkan 10, bahkan beratus kamu wajib sampaikan. Jadi peliklah dapat tauliah Allah tapi takut sebab tak dapat tauliah manusia. Okey. Ya, sebenarnya yang tauliah ni sebenarnya kita dihantui oleh sistem kita. Kan sistem kita apa dia nak mengajarkan ada tauliah. Tapi biasanya yang mengajar perlu tauliah di mana? Di masjid je. Yang masjid berapa orang? 10 orang. Yang tak pergi masjid 10,000. Pergilah dakwah 10,000 tu. Kita berdakwah tepi jalan. Orang tanya tauliah tak? Alasan. Okey. Wallazina dan orang-orang yang kamu seru min dunihi selainnya. Allah nak tegaskan lagi ayat ni. Maksud Allah dah sebut sebelum ni, kita dah tadabbur. Saya lupa ayat berapa. Orang-orang ataupun berhala-berhala yang kamu seru, yang kamu doa selain daripada Allah itu sebenarnya la yastati'una. Mereka tidak mampu nasrakum, menolong kamu. Jadi kalau kamu sembah dia dan dia tak mampu tolong, mana sembah tu adalah bekas tekak sia-sia, bodoh. Sembah benda yang tak boleh tolong kita. Kita bila kerja, ada tak orang bekerja dengan satu syarikat yang bos dia berhala? Ada? Ada tak? Ha? Kenapa tak ada? Ha? Faham pula. Sebab tu dia faham pula. Dia tak akan bekerja dengan satu syarikat yang bos dia berhala. Sebab apa? Aku nak gaji, buat apa kerja dengan berhala, betul? Tapi bila dia sembah, dia tak berfikir macam tu. Betul kan? Kenapa kau nak sembah dia? Sehat apa? Kalau kau sakit, dia tak boleh bagi sembuh. Kalau kau miskin, dia tak boleh bagi. Dia tak berfikir macam tu. Apa sebab? Apa sebab? Nenek moyang. Dia ni nenek moyang. Nenek moyang kami tak pernah bekerja dengan syarikat. Bos dia berhala. Jadi kami tak sembah lah. Tapi nenek moyang kami sentiasa sembah berhala. Kami ikut je lah. Kan? Wala anfusahum dan tidak anfusahum diri-diri mereka sendiri yang suruh mereka ada dua. Satu, Allah nak ulang lagi kelemahan berhala yang disembah ni. Apa dia? Satu, dia tak boleh tolong kamu. Yang kedua, lagi parah apa dia? Tak boleh tolong diri dia. Kan? Kalau rumah terbakar ada berhala, siapa angkat berhala tu? Kan? Orang sembah kan? Berhala, aku nak angkat kamu ni. Baik-baik ya. Okey. Kemudian wa in tad'uhum, dan sekiranya tad'uhum, kamu menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk. La yasma'u, tidak akan mendengar
Kenapa mereka tak dengar? Mereka berhala. Jadi kalau kamu seru mereka kepada petunjuk, ataupun maksudnya kalau kamu seru berhala supaya berhala bagi hidayah pada kamu, mereka tak akan dengar. Bahkan watarahum Dan kamu nampak mereka. engkau melihat mereka yang zuruna, Mereka memandang. mereka memandang ilaika, kepada Muhammad. engkau, wahum la yubsirun, Padahal mereka tidak melihat. sedangkan mereka Tidak melihat. tidak melihat. Apa maksud ni? Satu, kalau kamu seru mereka kepada hidayah ataupun kamu minta berhala tu tunjuklah jalan hidayah pada kamu, mereka tak akan dengar. Mereka buat tak tahu. Satu. Yang kedua, kalau dan engkau melihat mereka, mereka sedang Tidak melihat. tak, mereka yang zuru, mereka memerhati kepada engkau kan. Tapi mereka sebenarnya tak. Apa maksud dia? Tak, apa maksud? Bila engkau melihat mereka, mereka melihat engkau tapi sebenarnya mereka tak melihat. Tak respon. Tak respon. Tak, dia manusia bila dia buat berhala, dia buat berhala macam bentuk manusia. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan kan? Ada kaki kan? Tapi tak berfungsi lah. Satu. Yang kedua, mata bila pernah perhati tak berhala? Palm straight lah. Mata dia tengok ke mana? Bila berhala kat depan, kita duduk kat depan, kita perasan berhala tu sedang, dia nak gambarkan bahawa berhala tu macam sedang tengok kita. Ni Allah kata, bila kamu lihat berhala, berhala tu macam tengok, tapi sebenar tak. Boleh faham? Sebab tu bila Nabi buka kota Mekah, kat Mekah ada 360, ada yang atas Kaabah, ada yang dalam Kaabah. Nabi dengan Khalid bin Walid pecahkan berhala tu dengan tongkat. Dan seorang berhala tak lari. Kalau tak melawan pun paling kurang larilah. Orang nak pecahkan kamu kan. Selamatkan diri. Buat tak tahu je. Semua dipecahkan. Boleh faham? Okey. Jadi ayat-ayat ni sebenarnya nak apa ni? Inilah ayat ni. Ayat adalah hudan. Nak bagi petunjuk pada manusia yang bodoh dan sombong. Ya, kalau bodoh saja okey lagi. Dia bodoh bercampur dengan, kalau bodoh saja dia akan cari ilmu, dia akan belajar. Tapi kalau bodoh sombong, dia tak akan belajar. Sebab apa? Sebab dia rasa dia pandai, kan? Yang dia pula kata kita bodoh sebab apa? Dia rasa kita buat benda baru. Dia ni buat benda yang dah lama dah. Kita buat benda baru, dia kata kita yang bodoh. Okey. Lepas tu, okey, sebelum kita masuk ayat ni, cuba tunjuk hadis. Ada yang panjang. Okey, an Abi Hurairah, ini berkenaan dengan Allah adalah wali, Allah adalah pelindung kita, pelindung orang beriman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah berkata. Bila Nabi bersabda, kemudian Allah berkata, hadis ni hadis apa? Bukan sahih, hadis qudsi. Bila sabda Nabi, kemudian Nabi kata, qala Allah, mana hadis qudsi. Nabi menceritakan apa yang Allah cakap. Apa kata Allah? Man adali waliyan. Siapa yang memusuh wali aku. Wali Allah siapa tadi? Para nabi, orang beriman, orang yang soleh. Tapi kita memusuhi mereka. Maka Allah kata apa? Faqad azantu bil harbi
aku iklankan, aku umum perang pada orang yang memusuhi waliku. Siapa yang bermusuh dengan Nabi, dengan para sahabat, dengan orang beriman, maka sebenarnya dia sedang berperang dengan Allah. Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidak ada seorang hambaku yang taqarraba mendekatkan dirinya kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu ahabba ilayya, yang paling aku suka, yang paling disukai oleh aku, mimma iftaratu alaih, daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Mana benda yang paling Allah suka ialah amalan fardu. Salat fardu dengan salat sunat, yang mana Allah suka? Puasa fardu dengan puasa sunat, yang mana paling Allah suka? Tapi sebahagian orang dia suka buat yang sunat daripada yang fardu. Betul? Ada. Kadang-kadang solat sunat dia, ya Allah, berjam-jam, tapi solat fardu dia sekejap je. Ada kan? Ada orang suka solat sunat, puasa sunat, tapi puasa fardu dia cincai. Salah tu. Yang paling Allah suka fardu. Kadang-kadang puasa qada yang wajib tak habis, tapi dia sibuk buat yang sunat. Tak, buat yang wajib dulu. Sebab apa? Allah lebih suka yang fardu. Kemudian lepas dia buat yang fardu, wa ma yazalu 'abdi, hambaku sentiasa berterusan yataqarrabu, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan sunat. Lepas dia buat solat fardu, lepas dia puasa fardu, lepas dia keluar zakat yang fardu, dia terus lagi buat untuk dekatkan diri padaku dengan amalan sunat. Solat sunatnya, duhanya, witirnya, solat malamnya, puasa sunatnya, sedekahnya, dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat hatta uhibba, sehingga aku cinta pada dia. Jadi nak dapat cinta Allah kena buat bukan fardu saja, fardu dan sunat. Lagi kita buat yang sunat, lagi Allah cinta. Sampai tahap apa ni? Fa iza ahbabtu, bila aku suka padanya, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya, yang yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Apa maksud ni? Bila satu dia buat yang fardu, yang kedua dia buat yang sunat, dan aku cinta pada dia, kemuncaknya apa? Aku tu adalah telinga dia yang dia mendengar. Apa maksud dia? Allah jaga pendengaran dia. Telinga dia ni hanya dia dengar benda yang Allah redha saja. Itu makna dia dah beriman dan aku walinya. Bila dengar benda yang salah, terus dia elak, ataupun dia tegur, ataupun dia bangun. Boleh? Dengar je orang mengumpat, boleh tak tukar tajuk? Bukan dengar orang mengumpat, sambung lagi. Wa basarahu, dan aku juga adalah pandangan matanya yang dia melihat dengannya. Maksud apa? Mata dia akan buat yang aku redha sahaja, seolah mata dia adalah mata aku. Bila tengok benda haram, pejam. Itu makna kita dah betul-betul dijaga oleh Allah. Wa yadahu, dan aku adalah tangannya yang dia guna untuk buat apa saja. Maksudnya tangan dia hanya guna untuk yang Allah redha sahaja. Tak ada dah buka remote drama Korea, tak ada dah, stop dah. Yang lara semua tak ada. Wa rijlahu, dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Kakinya hanya berjalan tempat yang Allah redha. Wa in sa'alani, sekiranya dia meminta padaku, la'u'tiyannahu, pasti aku akan bagi. Dia minta apa, aku akan bagi. Wala in ista'azani la'u'izannahu, dan sekiranya dia minta berlindung daripada aku akan lindunginya. Makna apa? Ketika ini Allah adalah pelindung, Allah wali. Di sini pula apa kena buat kalau Allah pelindung kita? Apa kena buat? Buat yang fardu, yang kedua yang sunat. Jadi jangan pandai remeh pada amalan sunat. Saya dah buat yang fardu, jadi yang sunat tu saya tak buat pun tak berdosa, jangan. Sebab dengan yang buat sunat itu
menambahkan cinta Allah kepada kita. Okey. Ini hadis yang lain, bagaimana kita nak jadikan Allah sebagai pelindung kita. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfa Rasulillah, aku di belakang khalfa Rasulillah, aku berada di belakang Rasulullah yauman, satu hari. Di belakang di mana? Ada pendapat mengatakan Nabi naik kenderaan unta, jadi Abdullah bin Abbas membonceng di belakang Nabi. Masa tu Nabi adalah Perdana Menteri, tapi kenderaan Nabi adalah unta, dan Nabi tak rasa janggal bila naik unta kemudian dibonceng bersama budak kecil. Masa tu Abdullah bin Abbas umur lebih kurang 12 tahun. Tapi apa Nabi buat? Kata Abdullah bin Abbas, faqal, tengah-tengah menaiki unta tu Nabi mengajar. Nabi bagi tarbiyah, pendidikan. Nabi kata, ya gulam, wahai budak, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak, aku nak ajar engkau perkataan, beberapa perkataan. Apa dia? Ihfazillah yahfazka. Wahai budak, jagalah perintah Allah, pasti Allah jaga kamu. Jagalah semua perintah Allah, tinggal semua larangan, Allah pelindung kamu. Bila Nabi ajar tu? Masa budak. Subjek apa tu? Jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Subjek apa? Sains ke matematik? Tauhid. Taat pada perintah Allah, Allah akan jaga. Jadi bila kita taat pada Allah, ada tak hasilnya? Ada. Kalau sembah berhala, ada hasilnya? Tak ada. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah seolah berada di hadapan engkau. Saya bagi analogi. Kalau polis dengan senjatanya sentiasa bersama kita, orang jahat boleh tak buat jahat pada kita? Itu baru polis. Kalau Allah, jadi Quran dah hadir, dah bagi dah formula bagaimana kita nak selamat daripada kejahatan musuh, kan? Kejahatan syaitan. Dah bagi formula. Jadi tak perlu buat pagar kukuh-kukuh, tak perlu kos yang besar, hanya perlu beriman. Kadang-kadang kita bagi apa anak kita supaya dia selamat? Kita bagi telefon. Kadang-kadang dengan telefon dia semakin tak selamat. Betul? Semakin tak selamat. Dan juga pengajaran di sini, Nabi mengajar manusia tak kira umur. Walaupun dalam bab akidah, kecil pun boleh diajar. Walaupun umur 10, 11, 12 tahun. Satu. Yang kedua, Nabi ajar Abdullah bin Abbas di mana? Atas unta. Dan ilmu yang Nabi ajar di atas unta sampai tak kepada kita hari ini? Sampai. Tapi berapa banyak ilmu yang dia ajar dalam masjid, dalam kelas, tak sampai-sampai pada orang lain. Betul? Alat mengajar tu canggih, tapi tak sampai. Kadang-kadang pada anak kita kat rumah pun tak sampai, kepada suami pun tak sampai. Apa hal? Apa masalah? Di mana silapnya? Jadi penting tak bangunan sekolah? Penting tak bantuan alat mengajar? Penting tak smartboard? Penting tak? Penting? Okey, saya nak tanya yang saya ajar minggu lepas. Boleh cerita tak yang ayat surah Al-A'raf minggu lepas? Jadi tak boleh ceritakan. Okey, mulai minggu depan saya akan beli unta dan kita belajar atas unta. Tengok berkesan ke tak? Bukan berkesan, semua tak datang lah. Okey, last sekali. Khuzil afwa. Khuzil afwa. Apa makna? Apa dia? Khuzni ambil. Khuzni ambil. Afwa syai'un yasir, sesuatu yang mudah.
sesuatu yang simple, iaitu maafkan. Dia tulis apa tu? Beri ke ambil? Berilah. Dua-dua betul. Berilah kemaafan, ataupun kalau orang tu minta maaf, terimalah kemaafannya. Dua-dua betul. Okey. Terimalah kemaafan. Kemaafan daripada siapa ni? Bila kemaafan ada kesalahan, betul? Kesalahan daripada siapa? Orang mana? Siapa? Kaitan ayat ni ada kaitan dengan sebelum. Cerita yang lepas cerita pasal siapa? Orang musyrikin yang sembah berhala. Macam-macam hujah Allah bagikan. Macam-macam ayat bukan minda mereka. Tapi mereka tetap degil. Apa sikap engkau? Maafkan. Akhlak. Jangan dia maki, engkau maki. Jangan. Maafkan. Tetapi dalam kamu maafkan, wa'mur bil urfi. Yang kedua, ini satu. Yang kedua, dan suruhlah. Bil urfi ni ma'ruf. Kebaikan. Makna apa ni? Bukan makna kamu maaf, kamu berhenti suruh buat ma'ruf. Bukan makna kamu maafkan, kamu berhenti mencegah kesyirikan. Tak. Bagi kemaafan iaitu jangan balas macam mereka buat. Tapi kerja kebaikan teruskan. Teruskan kamu taat pada Allah, beribadat. Teruskan dakwah kamu. Teruskan kamu cegah kemungkaran. Dua. Yang ketiga, Dan berpalinglah. wa'arid, dan Berpalinglah. Orang jahil. berpalinglah daripada orang-orang jahil. Apa maksud berpaling? Jangan layan. Sebab apa? Kenapa jangan layan? Kenapa kena berpaling? Sebab dia jahil. Apa makna jahil? Dia tak ada ilmu. Dan jahil yang paling besar ialah jahil tentang agama ataupun jahil tentang Allah. Bila dia tak kenal Allah, dia jahil agama, kamu lawan dia, apa jadi? Buang masa. Kamu pun sakit hati, kan? Sebab tu kata Imam Syafi'i, ma nazarani aqilun illa ghalabtuhu, wa ma nazarani jahilun illa ghalabani. Faham? Cuba terjemah. Maksudnya, kata Imam Syafi'i, tidak ada orang yang berakal yang berdebat dengan aku melainkan aku mengatasinya. Dan tidak ada orang yang jahil berdebat dengan aku melainkan dia mengatasi aku. Dia mengalahkan aku. Boleh faham? Orang yang berakal bila berdebat dengan Imam Syafi'i menang. Tapi kalau orang jahil berdebat dengan Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i yang kalah. Kenapa? Sebab orang jahil ni dia tak ada peraturan. Kalau kita berdebat kok mana pun kita mesti kalah. Boleh faham? Sebab tu Allah kata apa? Wa'arid. Jangan layan. Ini akhlak ni. 3 benda. Ya, tinggalkan. Ini dalilnya. Wa'arid anil jahilin. Dia tahu dia tak ada dalil. Dia tahu kita ada dalil yang sahih. Tapi dia masih nak bertegang urat. Wa'arid anil jahilin. Dia jahil lah tu. Tapi jangan kata sebab kamu jahil aku tak nak layan. Jangan. Itu nak cari gaduh. Cuba buka surah Al-Furqan ayat 63. Daripada ayat 63 Allah sebut sifat-sifat ibadur rahman sampai habis.
Sifat ibadur rahman. Sifat pertama apa dah? Subhanallah. Allah kata wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba kepada Tuhan yang penyayang. Apa sifat pertama? Allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Yang berjalan di atas muka bumi ada terjemah apa? Rendah hati, rendah diri. Kenapa Allah sebut sifat pertama berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah diri? Kenapa berjalan? Allah tak kata bekerja, Allah tak kata menaiki unta ke? Ada, dia orang ni yang paling jelas kita nampak sombong ketika dia berjalan kaki ke, ketika naik kereta ke, ketika naik kapal terbang. Mana tahu? Bila dia berjalan kaki, lebih menampakkan kesombongannya. Berjalan sombong, tak tengok kanan kiri, tak senyum, tak bagi salam, betul tak? Tapi kalau kereta susah. Sebab tu Allah kata berjalan. Yang kedua, kenapa sifat pertama ibadur rahman tak sombong? Allah tak kata sifat pertama ibadur rahman solat malam, sedekah banyak. Faham? Kenapa? Tak, kenapa sifat pertama ibadur rahman rendah diri, bukan solat malam? Berapa ramai yang solat malam tapi sombong. Dan Nabi kata apa? Tak akan masuk syurga siapa yang walaupun kamu solat 3 jam malam, lepas tu masuk Facebook cerita pada orang, tak masuk syurga. Boleh faham? Berapa ramai yang pergi haji, pergi umrah berkali-kali, sombong. Berapa ramai yang keluar zakat juta-juta, sombong. Maka sebab tu sifat pertama tidak sombong. Kemudian wa iza khatabahumul jahilun, bila orang jahil bercakap dengan ibadur rahman, apa sikap mereka? Qalu, apa maksud qalu salama? Bukan dia kata assalamualaikum, bukan, jangan salah faham. Salama ni makna selamat, iaitu katalah orang jahil bercakap, dia kata pada saya bodoh ke, kan, ustaz tak betul ni. Saya kata bukan macam ni. Assalamualaikum, saya pun jalan. Bukan, salah. Itu sombong tu. Salaman ialah saya keluarkan perkataan yang tak menyakitkan hatinya. Salaman, tak menyakitkan hati dia. Hati dia selamat daripada disakiti. Bukan senang tu, kan? Makna bila dia kata kita bodoh, jangan kita kata bodoh balik. Kalau dia kata kita bodoh, perkataan apa yang sesuai kita kata? Cuba berlaku sikit. Bodoh lah awak ni, apa belajar tadabbur ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Dia kata apa makna alhamdulillah aku? Fikir-fikir sendirilah nak jawab. Dia macam orang Taif baling batu, kan? Itu orang jahil. Nabi buat apa? Nabi doa. Saya doakan supaya saya dan awak dua-dua dapat hidayah, insya-Allah. Dan kita berdua mati dalam Islam, insya-Allah. Jangan kata saya doakan awak dapat hidayah dan saya doakan awak mati dalam iman. Jangan. Itu seolah kita mengklaim diri kita dah betul. Jangan. Okey. Lepas tu wallazina yabitu li rabbihim sujada wa qiyama. Sifat kedua, sifat ketiga lah. Satu tak sombong, yang kedua jumpa orang jahil dia tak menyakitkan hati orang. Yang ketiga barulah solat malam. Barulah solat malam. Faham tak? Jadi kalau kamu solat malam tapi tak ada sifat rendah diri, sia-sia solat malam. Okey, kita pergi pada masa dah habis. Ayat tadi dah habis kan? Satu lagi yang atas sekali. Kata Ja'far As-Siddiq,
Okey. Ini menghuraikan ayat khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Wa qad ruwiya, telah diriwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya dia berkata, laisa fil Quran, tidak ada dalam Quran ayatun, satu ayat yang ajma', yang paling lengkap. Tidak ada satu ayat dalam Quran yang paling lengkap, paling sempurna limakarimil akhlak, tentang kesempurnaan akhlak. Tidak ada melainkan ayat tadi. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ayat berapa? Ha? 199. Hafal ayat tu. Ayat yang paling lengkap pasal akhlak ada 3 kan? Satu, memaafkan orang. Yang kedua, teruskan buat benda yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Teruskan, jangan kecewa, jangan lemah. Yang ketiga, jangan layan, jangan suka buang masa. Maka kata Ja'far bin Sadiq, tidak ada ayat yang paling sempurna dalam bab akhlak melainkan ayat tadi. Dan diriwayatkan oleh At-Tabari dan selain padanya daripada Jabir, annahu, sesungguhnya lamma nazalat, maka tatkala turun ayat tadi 199 surah Al-A'raf, sa'alan Nabi SAW, Nabi pun tanya Jibril alaihissalam. Nabi tanya Jibril, apa maksud ayat tadi? Jibril kata apa? La a'lamu, aku tak tahu. Hatta as'ala, sehingga aku tanya Tuhan. Summa raja'a, kemudian dia datang balik. Maka Jibril pun beritahu apa yang Allah beritahu. Jibril pun tak memandai-mandai menjawab. Kata Jibril, maksud ayat tadi ialah inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau ya'muruka, menyuruh engkau antasila man qata'aka. Satu, Allah suruh engkau sambung siapa yang putus hubungan dengan engkau. Faham? Senang ke susah? Orang putus hubungan kita nak sambung. Yang mudah kita sambung, bukan sambung. Itu yang mudah kan? Satu yang lagi mudah, kita mesrakan hubungan yang tak putus. Betul? Yang paling suka, orang putus kita nak sambung, orang putus kita nak sambung. Itu maksud ayat tadi. Allah suruh engkau sambung man qata'aka. Siapa yang putus hubungan, Allah suruh engkau sambung. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Yang kedua, Allah perintah supaya engkau tu'ti, memberi. Siapa yang tak bagi pada engkau, engkau bagi. Orang kedekut nak bagi duit, engkau bagi. Orang kedekut nak bagi ilmu, engkau bagi ilmu pada dia. Boleh faham? Senang ke susah? Ya. Semua buat jahat lah ni, putus hubungan, buat jahat lah. Jadi makna khuzil afwa apa dia? Kita buat baik pada orang yang buat jahat. Orang putus, kita sambung. Orang tak bagi, kita... Dia tak pernah bagi gulai pada kita kan? Kita setiap minggu bagi. Boleh? Angkat sini memang boleh lah. Ha? Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka. Dan engkau maafkan siapa yang zalim pada engkau. Dia zalim, dia maki, dia buat fitnah, dia pinjam duit tak bayar. Apa dah? Maafkan. Boleh? Ini akhlak ni. Berapa ramai yang solat, pergi umrah tapi tak ada akhlak ni. Orang putus, okey, aku memang nak putus lama dah. Okey, habis lah. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa malam ni kelas bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل